Doa lah ya. Kerana doa ibu ni doa paling makbul. Kalau puan-puan, doa puan-puan yang paling makbul suami. Ya. Kalau anak, doa paling makbul ibu dan ayah dia. Isteri, doa paling makbul suami dia. Sebab tu selalu minta, ya, doakan saya masuk syurga ya. Antara sahabat Nabi yang Nabi doa, Allah mafaqihu fid din, ya Allah kau berilah dia faham agama. Wa allimhu ta'wil, dan kau berilah kepadanya, anugerahlah kepadanya ilmu ta'wil. Apa makna ta'wil? Ta'wil ni dia lebih detail daripada tafsir. Ya. Maknanya ayat Quran, nak faham ayat Quran kena belajar tafsir. Tapi ada perkataan-perkataan tertentu berkait dengan ayat-ayat Quran ni, kalimah-kalimah Quran, dia berhajat kepada satu ilmu yang lebih dalam, iaitu ta'wil. Maka kalau kita nak suruh anak kita ni faham agama dan lebih mendalam agama dia, baca doa ni. Tapi kalau kita suami, kita lepas doa, kita baca, kita tukar dhamir. Allah mafaqihna fid din. Ya Allah, kau fahamlah kami ni, ya Allah. Saya sebagai suami, isteri saya, anak-anak saya ni, ya Allah, kau bagilah faham agama. Kalau kita sebagai seorang ibu, kita bagi Allah mafaqihhu. Kalau kita doa pada anak. Ya. Doa lah ya. Kerana doa ibu ni doa paling makbul. Kalau puan-puan, doa puan-puan yang paling makbul suami. Ya. Kalau anak, doa paling makbul ibu dan ayah dia. Isteri, doa paling makbul suami dia. Sebab tu selalu minta, ya, doakan saya masuk syurga ya. Suami kata amin. Saya doa awak masuk syurga. Syurga. Sebab tu sebenarnya mudah aja orang perempuan nak masuk syurga. Ya, minta dengan suami. Bukan minta syurga, minta supaya dia doa masuk syurga. Bahkan kita sebagai suami ni, kita maaflah semua kesalahan isteri tu. Tak payahlah berkira sangat. Sama juga kita sebagai ibu. Kita maafkanlah semua kesalahan anak-anak tu. Walau sesakit mana hati kita, seluka mana jiwa kita, maafkanlah. Sebab apa? Kita nak tengok akhirat nanti kita semua duduk dalam syurga. Tak payahlah mama tak redha dengan kamu, biar kamu masuk neraka. Tak payahlah, janganlah. Rugi, tak ada apa pun. Kalau dia masuk neraka pun, siapa? Anak tu atau perempuan juga. Dan hari Jumaat pula Allah buka pintu. Hari macam hari Jumaat ni, Allah buka pintu. Ahli neraka boleh tengok ahli syurga boleh tengok ahli neraka. Kalau kita takdir Allah masuk syurga dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita tengok-tengok Allah buka, yang duk menangis, yang duk menggelupur, yang duk apa tu, anak kita, apa kita nak cakap? Tak berbaloi pun. Betul ya? Sebab tu jiwa Nabi Muhammad ni adalah jiwa, apa jiwa Nabi Muhammad? Jiwa dia ialah seluruh umat dia nak suruh masuk syurga. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahulah ya, kadang-kadang hidup kita ni kadang-kadang terfitnah, teruji dengan dunia akhir zaman. Yang ni benci, yang ni benci, yang ni benci, yang ni harap yang ni masuk neraka, yang ni harap masuk neraka. Ya, pihak A harap B masuk neraka, B harap A masuk neraka, dua-dua masuk neraka. Habis siapa masuk syurga? Lepas tu dua-dua masuk neraka, untung tak untung? Tapi kalau dua-dua masuk syurga, dia pun gembira, kita gembira. Sebab itulah salah satu daripada amalan yang paling baik ialah menggembirakan hati orang. Ya, seseorang yang menggembirakan hati orang lain, maka Allah akan gembirakan dia. Kenapa? Amalan sedekah ni apa salah satu hikmah sedekah? Kita bagi kat orang tu gembira. Dia gembira, dia seronok, senyum dia. Moga-moga Allah membuat kita juga tersenyum di akhirat. Gitulah. Boleh insya-Allah ya. Ada soalan kalau ada soalan yang boleh jawab sekarang. Ada setengah macam-macam kita orang tanya juga. Korban untuk orang mati. Ya. Untuk keluarga, ibu bapa yang dah mati. Tapi kalau kita niat kita kerana amalan itu mengikut kita yang kena niat. Kemudian kita hadiahkan pahala. Sama juga. Jadi lebih jelas amalan tu kita niat untuk kita, kemudian macam kita baca Quran, kita apa, tapi manfaat ganjaran pahala itu kita boleh niat untuk anak kita, boleh. Ada setengah mengatakan doa balik, ya Allah, aku minta denganmu ya Allah, amalan yang aku buat ni ya Allah, maka pahalanya aku hadiahkan untuk anak aku ini ya Allah, kerana dia tidak mampu.
Supaya apa? Supaya manfaatnya, dan dia tu termasuk dalam senarai orang-orang yang mendapat manfaat. Manfaat apa? Pertama, manfaat korban. Apakah manfaat korban? Jiwa dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia termasuk dalam golongan yang dicintai oleh Allah. Takkan kita kan sama-sama juga, dia salah satunya kita nak kata apa? Oleh kerana kita mampulah, tapi macam mana anak yang tak mampu, saudara mara kita yang tak mampu, ya, dan kita juga ingin membantu dia, maka katanya macam tadilah amalan tadi, iaitu kita buat dan kita niat, tapi selepas itu kita berdoa kepada Allah dan kita bagi tahu kepada Allah bahawa ya Allah, pahala dan ganjaran ini dan manfaatnya, ya, kelebihannya ya Allah, ya, aku nak minta kepadamu berikan sama kepada anak aku sekian-sekian ya Allah. Itu lebih mudah. Wallahu a'lam.